Malam Malaysia Madani dan tentunya lah kita bersama lagi di Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda, mana lagi kalau bukan Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang sudah pun berada di studio bersama dengan saya. Dan topik yang menjadi pilihan kita ialah meneliti calon berkualiti. Kenapa kita memilih topik ini? Ini macam saya katakan cukup relevan sebenarnya kerana esok merupakan hari penamaan calon untuk pilihan raya negeri di 6 negeri yang terlibat. Dan sudah pastilah ramai yang sedang menumpukan perhatian sebenarnya untuk mengetahui apakah calon-calon yang telah pun dipamerkan dalam media sosial khususnya akan menjadi kenyataan ataupun akan ada perubahan-perubahan di saat terakhir dalam pencalonan ataupun penamaan calon yang akan berlangsung esok. Itu satu isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Baiklah, dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula kepada yang berbahagia Dr. Ahmad Zaharuddin Sani Sabri yang merupakan seorang kolumnis dan juga penganalisis politik yang tidak asing lagi. Sihat Tuan Syakawi. Alhamdulillah. Dia kalau sebut pasal calon ni gaya dah ada calon untuk dicalonkan besok kan. Tapi, kawasan mana tu? Rasanya tak lah kot. Dan kita juga ada seorang anak muda menemani kita di studio Ruang Bicara ini. Dan ini pertama kali sebenarnya dia bersama kami di Ruang Bicara. Ruang Bicara pertama kali. Biasa jadi, di darah muda dan tempat-tempat lain. Hari ini darah tua sikit. Jadi selamat datang kepada saudara Syafiq Ridwan Jamaluddin, iaitu penolong Ketua Penerangan di Majlis Belia Malaysia. Betul ya? Betul. Terima kasih atas jemputan. Okey. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, macam saya katakan, ini merupakan topik yang sedang mendapat perhatian dari pelbagai pihak sebenarnya. Jadi kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini, jangan lupa guna dua talian yang kami sediakan kepada anda. Seperti selalulah di 03 26040155 dan satu lagi talian pastinya di 03 26940155. Inilah kesempatan yang baik kerana saya percaya anda juga pastinya ada pandangan-pandangan tersendiri yang mungkin ingin anda kongsikan dengan penonton-penonton kita yang sedang menyaksikan Ruang Bicara ketika ini. Baik, kita mulakan dululah seperti biasa dengan Dr. Ahmad Zaharuddin. Ramai juga suruh saya bertanya soalan ini, walaupun sebenarnya kita tahu kenapa pilihan raya negeri di 6 negeri ini perlu diadakan sebenarnya. Tapi mungkin dari pandangan Dr. Ahmad Zaharuddin sendiri, pentingnya sebenarnya pilihan raya negeri ini dari aspek senario politik di negara kita. Terima kasih Tuan Syakawi. Saya kadang-kadang bila dapat soalan macam ni, saya tertanya-tanya. Adakah kita mempunyai masalah dari segi pemahaman perlembagaan negara? Kerana kalau kita ada masalah dari kefahaman perlembagaan negara, ini menunjukkan kita ada masalah dalam sistem pendidikan kita. Tapi tak apa, Menteri kalau dengar mungkin kita boleh tengok balik kat mana silap kita. Mungkin kita perlu adakan satu silibus khusus untuk memahami apakah itu pilihan raya. Baik Tuan Syakawi, kalau kita lihat baru ni kita ada pilihan raya umum namanya. Pilihan raya umum yang ke-15. Kena ingat, pilihan raya umum yang ke-15 ini untuk memilih calon-calon untuk diletakkan sebagai ahli parlimen. Ahli parlimen bertugas di Dewan Rakyat. Peranan Dewan Rakyat adalah untuk mengusulkan polisi, dasar, kewangan, undang-undang dan sebagainya di peringkat persekutuan. Manakala yang kita ada sekarang ini pilihan raya umum negeri. Kita adalah untuk mencari calon-calon wakil rakyat ke Dewan Undangan Negeri, di mana mereka pula akan melakukan perbincangan tentang dasar polisi di peringkat negeri. Jadi dua benda berbeza. Pada masa yang sama, kadang-kadang kita juga lupa sebenarnya kita ada bidang kuasa persekutuan, kita ada bidang kuasa negeri. Jadi bila kita tak memahami antara dua perkara ini, maka kita akan rasa keliru sedikit. Kenapa baru ni ada pilihan raya, ni ada pilihan raya pula tapi negeri pula. Sebenarnya kalau ikut kepada proses
Perlembagaan Malaysia, kita ada satu lagi, Majlis Tempatan. Ya. Tapi kita tidak buat pilihan raya untuk Majlis Tempatan. Jadi orang yang pertama saya akan mencalonkan mengetuai Majlis Tempatan, saya rasa Tuan Syakawi layak yang dipetua Majlis Daerah sekian. Jadi mungkin kita tunggu kalau pilihan raya tersebut berlaku. Jadi yang secara tuntasnya kita kata memilih ketika ini pentadbiran untuk negeri. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Okey, mungkin Syafiq, kita melihat semua sedang menumpukan perhatian sebenarnya kepada pilihan raya umum negeri yang melibatkan 6 negeri ini. Dan sebenarnya pelbagai pandangan dan juga pendapat telah pun dilontarkan oleh pelbagai pihak. Tapi dari segi jangkaan anak muda seperti Syafiq sendiri, apakah anda menjangkakan bahawa mungkin pilihan raya negeri di 6 negeri ini akan berjaya sebenarnya menarik pengundi-pengundi untuk turun mengundi di pilihan raya negeri di 6 negeri ini? Terutama pengundi muda. Ya, terutamanya pengundi muda. Saya kira pilihan raya negeri ini ialah pertama kali dia berasingan daripada pilihan raya umum. Pertama kali dia banyak negeri yang berasing sekali. Saya rasa lepas daripada pilihan raya umum yang ke-15 yang lepas, kita nampak suhu politik semakin rancak, kan, kematangan rakyat semakin baik. Dan ini adalah kali ketiga ataupun kali keempat kalau tak silap saya, undi 18 tu, yang pengundi-pengundi baru ni 18 tu mempunyai peluang untuk mengundi. Kita bermula pada pilihan raya Johor yang lepas, lepas tu pilihan raya Sabah, lepas tu pilihan raya umum. Ini kali keempat untuk anak-anak muda yang terlibat sekali bersama-sama. Saya kira lepas siri demi siri pilihan raya ini, kecaknaan dan juga kematangan orang-orang muda, belia-belia yang berumur 18 ataupun sampai ke 21-22 ni, yang kali pertama untuk mengundi ni, dia semakin excited. Dia lebih rasa nak berpartisipate dengan politik kita dan pengundian. Kita tengok pilihan raya umum ke-15 hari itu, anak muda datang berbondong-bondong keluar untuk mengundi kali pertama. Dan ini adalah kali pertama mungkin untuk yang yang baru diwartakan lah, kan, yang baru ni. So kita ada dua kuarter yang baru berdaftarkan, dan kita harap orang-orang muda akan terus aktif dan terus terlibat dengan baik dalam pilihan raya ini untuk mengundi semua wakil-wakil rakyat yang berkualiti, yang paling penting mampu untuk menggalas tugas pentadbiran kerajaan negeri. Saya nak petik daripada apa yang Syafiq sebut. Itu menarik bila dikatakan Dr. Ahmad Azharuddin, bahawa anak-anak muda ini begitu excited sebenarnya untuk turun mengundi nanti. Tetapi excitement dan juga kegairahan mereka itu kadang-kadang berbeza sebenarnya. Apakah pandangan secara ikhlas lah daripada Dr. Ahmad Azharuddin sendiri? Apakah anak-anak muda di negara kita ini sudah well exposed dalam senario politik semasa, ataupun mereka turun mengundi nanti berlandaskan kepada emosi ataupun mendengar pandangan kawan-kawan, atau macam mana pandangan ikhlas kepada tuan? Pandangan ikhlas tu, mana ada pandangan tak ikhlas tu, susah juga nak jawab tu. Tapi saya melihat begini tuan, kita melihat undi politik ini banyak bermain dengan perspektif. Itu masalahnya. Orang melihat perspektif berbeza-beza terhadap satu individu, yang menyebabkan siapa yang boleh menghasilkan perspektif yang menarik, istilahnya menarik, saya tak kata betul, mungkin benda itu tak betul tapi menarik, maka dia dapat orang kata menjadi magnet kepada orang muda untuk mengundi sesuatu orang ataupun parti tersebut. Yang saya nak nyatakan setuju dengan Tuan Syakawi katakan tadi. Saya ambil balik perkataan Syafiq kata tadi, cakna. Tapi saya tak guna cakna, saya guna advokasi. Kerana cakna dengan advokasi ini bagi saya mempunyai implikasi makna yang berbeza sedikit. Kalau advokasi ini dia ada impak daripada pemberi, iaitu orang yang memberi ilmu tersebut kepada masyarakat. Kalau cakna lebih kepada mencakna diri dia sendiri, mana dia tahu benda itu berdasarkan pada diri dia sendiri. Kalau kita orang kata, kalau orang dulu-dululah kata, kalau nak belajar cari guru, itu advokasi, kerana berlaku talaki di situ, ada ikutan itu. Kalau cakna itu dia belajar sendiri-sendiri. Okey, tak apa benda tu, janji dia mencari ilmu, tak kisahlah kaedahnya macam mana. Jadi masalah yang timbul sekarang ini, bila mereka pergi nak undi ni, adakah mereka benar-benar faham kenapa pergi mengundi?
Saya suka sebut perkataan yang ketika kita minum tadi. Feasible. Kajian feasible. Orang pergi mengundi, orang tak pernah tengok mengatakan bahawasanya titik notah yang kita keluarkan undi itu berakhir di peti undi. Itu jadi masalah. Kita secara umumnya daripada dulu kita mengatakan tugas peranan kita ialah pergi undi, pangkah, masuk peti undi, selesai. Oh tidak. Kerana harus ada feasible selepas itu. Apa maksud feasible di sini tuan? Mudah saja. Siapa yang menang, siapa yang kita angkat, apa impaknya kepada diri kita? Apa impaknya kepada masyarakat? Apa impaknya pada negeri? Apa impaknya pada negara? Dan yang paling penting selalu kita lupa, apa impaknya di dalam kawasan luaran kita, pandangan orang luar terhadap diri kita. Itu yang jadi kesilapan besar. Kita bermain dengan emosi, kita bermain dengan perspektif. Dengan itu kita merasakan apa yang kita buat itu betul, kita memilih pemimpin yang bagi kita betul. Tetapi visible di situ akan menyebabkan impak negatif. Saya bagi contoh yang paling mudah. Tapi disclaimer dulu supaya kenyataan saya ini tidak disalahguna. Hitler, saya suka guna Hitler. Saya rasa berkali-kali saya duduk sini pun saya cerita Hitler kerana biarlah dia orang di luar dan dia ada impak dia sikit. Hitler itu ramai juga orang suka. Ramai orang ikut dia. Ramai orang sanggup membunuh kerana Hitler. Kerana percaya dengan perspektif yang dibawa oleh beliau. Possible? Tidak. Apa terjadi? Berubahnya lanskap geografi dunia. Jadi ini yang kita nak katakan di sini bahawasanya boleh kita nak ikut orang kata tepuk dada, tanya di selera kita, mas pergi aja kat kotak tu tanda. Oh tidak. Jadi untuk orang-orang muda ni, orang muda ya. Jadi tak silap, orang muda. Jadi kita naklah faham kenapa kita keluar mengundi. Apakah feasibility selepas kita masukkan kertas undi kita dalam peti undi tersebut. Komen daripada Syafiq, daripada apa yang disebut oleh Dr. Ahmad Zaharuddin. Saya setuju. Kita faham orang-orang muda ni kebanyakannya memang mudah terpengaruh, mudah ikut-ikut, sama ada ikut kawan atau ikut keluarga ataupun ikut sentimen dalam media sosial dan macam-macam. Orang muda ni dia memang karakter dia begitu. Betul. Kan? Karakter dia begitu. Dia sama ada dia mudah ikut atau tidak. Tapi saya sangat-sangat setuju dan kita harapkan juga kepada kawan-kawan belia-belia saya di luar sana supaya fikir jauh. Kan? Baru-baru ni minggu lepas saya berforum tentang kepimpinan lestari. Kepimpinan kita inginkan pemimpin yang lestari, yang berfikir tentang jangka masa panjang. Bagi saya kepimpinan lestari yang kita bincangkan hari itu bukan saja setakat pemimpin tu perlu lestari, tapi rakyatnya juga, pengundinya juga perlu lestari. Maksudnya pengundi pun perlu untuk memikirkan jangka masa panjang. Jadi emosi satu hal, kita harap betul-betul orang kata istikharah lah betul-betul dulu kan. Pilih yang betul-betul benar-benar memberi manfaat kepada diri sendiri, kepada negara dan memberi impak yang baik kepada negara kita dengan secara keseluruhannya. Okey, kita bercakap tentang meneliti calon berkualiti dan kalau kita lihat walaupun belum lagi esok baru akan berlangsung penamaan calon. Pencalonan penamaan calon sebenarnya, tetapi kalau kita lihat dalam media sosial nama-nama calon, gambar-gambar calon telah pun dipamerkan oleh parti-parti yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri di 6 negeri ini sebenarnya. Jadi mungkin akan ada calon yang berubah di saat-saat terakhir. Mungkin akan ada calon yang digugurkan ataupun didiskualifikasikan dan sebagainya. Tapi daripada pandangan Dr. Ahmad Zaharuddin sendirilah, daripada calon-calon yang telah pun dipamerkan, ada orang lama, ada orang baru, apakah ianya satu perkembangan yang mungkin dilihat positif dan dilihat sebagai satu perkara yang menarik dalam senario politik semasa kita? Saya nak jawab dalam konsep yang lain. Izinkan saya Tuan Haji. Disebabkan saya dikelilingi oleh orang muda, saya nak jawab seperti orang tua. Bidalan bahasa kita dulu-dulu mengatakan kalau mencari tempat mandi, yang pertama pantai, yang kedua teluk. Kalau mencari pemimpin, yang pertama elok, yang kedua pandai. Maksudnya di sini apa?
Ramai orang diletakkan jadi calon di situ. Tetapi sebenarnya garis panduan menjadi pemimpin itu sudah digariskan oleh orang dulu-dulu. Kena ada sifat yang elok. Elok ni bukan macam Tuan Syakawi saja, handsome, segak, kacak orangnya. Ini pasal nak datang program lagi kan? Elok juga naklah kemas, lawa, dipandang menarik. Elok juga bukan daripada luaran manusia itu. Elok juga naklah daripada dalaman diri itu. Betul. Mungkin parti-parti telah menilai mereka yang dicadangkan, saya tak kata dicalonkan, besok baru dicalonkan, dicadangkan ketika ini mungkin mempunyai sifat-sifat elok tersebut. Mungkin secara subjektif elok kepada A, mungkin tidak elok kepada B. Mungkin tidak elok juga pada C, tapi elok di pandangan D. Jadi ini yang harus kita nilai. Kerana itu perkataan yang kita gunakan tadi, advokasi, cakna, akan menilai apakah yang dimaksudkan dengan elok tersebut. Nombor 2 telah kita bicarakan pandai. Pandai ini bukan sekadar duduk di kelas dapat nombor 1. Tak. Tuan Syakawi saya tahu setiap tahun masa dulu sekolah orang menerima hadiah tidak nombor 1. Tidak semestinya pandai di situ. Pandai juga termasuk dalam bijaksana. Boleh mengelolakan negeri, menjadi pemimpin yang baik, boleh mentadbir dan boleh menyelesaikan masalah. Itu pandai. Pandai juga bermaksud dia boleh membawa dirinya diikut tempat suasana berdasarkan kepada lokaliti tempatnya. Kerana lokaliti setiap tempat itu berbeza kehendaknya. Kalau dia pandai di universiti sekalipun dan akhirnya dia pergi menjadi pemimpin di kawasan dia tidak memerlukan pada ijazah. Adakah dia nak bawa kepandaian ijazah dia ke tempat tersebut? Maka gagal akan jadinya. Mana kepandaian itu ialah menjadi kebijaksanaan, mengendalikan dirinya dulu untuk mengadaptasi suasana, situasi, tempat yang mana dia wakili. Jadi kalau kita lihat pencaturan parti-parti politik yang sedia ada pada hari ini, saya kira mereka telah menilai 2 elemen utama ini. Okey. Pandangan Syafiq mungkin menarik jugalah. Kalau kita lihat daripada line up yang telah pun dipamerkan terutamanya dalam media sosial lah, macam saya kata kita tak tahu sama ada itu akan dimuktamadkan esok ataupun tidak, itu kita tunggu dan kita lihat. Tetapi daripada line up yang telah pun diberikan oleh parti-parti politik yang akan bertanding dalam PRN di 6 negeri ini, bagaimana anda melihat kepada calon-calon muda? Adakah memenuhi kehendak, memenuhi harapan anak muda seperti anda sendiri? Apakah anda merasa ramai anak-anak muda sebenarnya ataupun masih lagi ada kelompongan bila bercakap tentang calon daripada anak-anak muda ni? Pertamanya saya kira kalau kita tengok ke 6 negeri yang telah diumumkan calonnya. Kita di Majlis Belia Malaysia kalau kata puas hati tidak puas hati itu of course lah. Kita sentiasa menginginkan lebih ramai. Setidak-tidaknya mungkin hampir separuh 50% daripada pencalonan semua tu adalah orang-orang muda. Tapi kita faham macam yang doktor cakap tadi, ada dia punya pertimbangan yang lain-lain, tapi nak katanya setakat hari ini sebab esok baru sah, setakat hari ini kita di Majlis Belia Malaysia memandang ada seramai 7 orang calon di semua parti, di semua negeri yang datang daripada pergerakan belia. Maksudnya mereka ni telah diasuh, dididik, berpencak, berpengalaman dalam pertubuhan belia. Maksudnya adalah kualiti, kredibiliti, memimpin pertubuhan, menjalankan advokasi dan segala-galanya. Ada 7 orang. Yang paling utamanya adalah Presiden Majlis Belia Negeri Selangor, YB Datuk Imran Tamrin, Presiden MAYC Kebangsaan, Saudara Al-Hafizi, Ketua Penerangan Majlis Belia Negeri Sembilan, saya lupa siapa nama dia. Dekat Kedah ada seorang lagi calon, Ashraf Mustaqim, mantan ahli Majlis Tertinggi GPMS Kebangsaan. Di Terengganu, di Kelantan, YB Syabudin, mantan pengurusi tetap Majlis Belia Malaysia, dan ada beberapa lagi.
kita nampak alhamdulillah semakin lama semakin saban kali pilihan raya ini makin banyak orang-orang muda ditampilkan. Itu tak masuk lagi calon daripada muda lah. Kan yang sekarang kita tengok ni yang mainstream lah. Semuanya baik PN, baik PH yang mengumumkan. Yang daripada muda ni ada juga lah 2-3. Tapi kita faham alhamdulillah mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dan kalau kita harapkan calon-calon ini diberi peluang oleh pengundi untuk diberi peluang untuk peranan mereka mentadbir di peringkat negeri. Sebab kita di peringkat Majlis Belia Pertubuhan Belia kita faham dan kita kenal susuk-susuk tubuh semuanya ini. Kita tahu kualiti mereka macam mana, gaya mereka beraktiviti macam mana. Dan kita harap ke depan ini cumanya satu je Haji, yang kurangnya adalah calon-calon belia wanis. Calon-calon belia wanis kita masih lagi tidak mendapat tempat di kebanyakan parti. Saya nak cuit sikit boleh? Sebelum kita berehat. Saya nak cuit yang pertama. Saya setuju kerana kita kena faham bahawasanya demografi pengundi kita berbeza. Betul. Kita ada lelaki, kita ada perempuan, kita ada tua, kita ada muda. Kan? Jadi semua itu kita memerlukan wakil-wakil tertentu. Tapi persoalan yang saya selalu timbulkan bila berjumpa dengan orang muda, saya selalu tanya, berapakah limitasi umur muda tersebut? Jadi kalau limitasinya umur itu sudah lebih 40 masih kita kata muda, saya rasa ada masalah sikit. Dan kalau kita lihat pada definisi bangsa-bangsa bersatu pun 25 tahun. 25 tahun. Jadi kalau kita lebih je 25 tahun tu dan kita di Malaysia masih kata muda, saya pun rasa ada masalah sikit. Kerana saya pernah lihat ada satu parti ketua pemuda je berumur 60 tahun. Pernah terdapat di Malaysia ini. Jadi kita pun kena fikirkan balik mungkin definisi muda yang dibawa oleh Majlis Belia ke dalam perkara ini pun harus kita tengok kembali. Kita berehat. Okey, kita akan berehat dulu buat seketika. Tapi bila Syafiq mention tadi tentang calon-calon muda, teringat juga saya Syafiq terlepas sebenarnya kepada ikon bola sepak Bahadrul Bakhtiar di Kedah. Itu pun sesuatu yang menarik juga. Tapi apapun, kita akan berehat dulu buat seketika dan kembali nanti banyak lagi persoalan-persoalan yang akan kita kongsikan bersama dengan kedua-dua tetamu saya yang begitu hebat yang berada di studio Ruang Bicara ketika ini. Kita rehat dulu, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Sekejap saja lagi. Okey, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang topik yang cukup relevan, meneliti calon berkualiti. Dan saya difahamkan kita dah pun ada dua pemanggil di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pinang di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Ridwan. Waalaikumsalam. Ya. Tuan sekali dan dua ahli panel. Ya. Okey, tajuk malam ni cantik meneliti calon berkualiti. Okey, yang pertama saya ingin ulas sikit itu saya ingin bagi pandangan sikit mengenai apa? Ya. Mengenai komunikasi bersaksiah. Saya tengok banyakkan calon-calon ni kalau nak jadi calon dia mesti ada komunikasi itu bersaksiah. Bukan bermaki hamun kepada antara kawan dan lawan. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, calon tu mestilah bekerja kuat dan membuat kebajikan. Bukan dekat pilihan raya baru dia turun padang, buat jalan minital lah, macam-macam jadi. Yang ketiga, pemikiran dia kreatif dan kritis. Bukan kita mahu tahu tu calon cak ayam dia mesti berilmu pengetahuan. Jadi bila dia berpengetahuan, dia boleh mengeluarkan idea-idea kepada rakyat. Itu calon ni yang saya nak jadi calon ni bukan calon lompat parti. Sebab dia lompat parti daripada A ke B. Jadi kita tak mahu Okey, ahli panel pula dah ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Apa ni Ridwan dari Pulau Pinang. Kita ambil satu lagi panggilan iaitu daripada Dr. Muzaffar Kuala Lumpur. Lama saya tak dengar suara Dr. Muzaffar. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Syarkawi, boleh dengar suara saya? Dengar jelas sekali Doktor. Jelas di rumah biasa Selamat malam. Selamat petang kepada dua ahli panel Ya. Ini Dr. Muzaffar Syam Mellow Call dari KL. Ya. Okey, so besok penamaan calon Ya. Ikut hati kan Syarawi, saya pun nak tawar diri saya jadi calon juga. Teringin daripada dulu lagi. Tapi tak boleh lah sebab saya terikat kerja. Tu susah. So kalau boleh pihak yang mendengar pihak kerajaan membenarkan kita amend rule ke apa ke, JPA ke amend rule bagi pesyarah-pesyarah ni masuk jadi calon.
Pesyarah-pesyarah kita ni pandai-pandai. Takkan nak buat buku je kot. Okey, bagi pesyarah ni masuk, lecturer kita masuk tanding tanpa perlu letak jawatan. Kan best macam tu. Ya. Itu saya nak tanya soalan kepada mereka. Apa pandangan mereka kalau ahli akademik kita pesyarah jadi calon pilihan raya tanpa perlu letak jawatan? Sesuai tak? Itu satu. Okay. Tadi yang berhormat Syed Saddiq ada cakap mengenai sagu hati pilihan raya. PM umum semalam tu. So what do you think about that? Is it apa tu? Sagu hati ke itu apa benda tu? Dibenarkan ke tak dibenarkan? Wajar ke tak wajar tu? Tolong berani ulas sikit. Jangan takut-takut. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Apa ni Dr. Muzaffar dari Kuala Lumpur. Wow, menarik ni sebenarnya. Ada juga soalan-soalan yang bukan mudah untuk dijawab. Tapi yalah, mungkin kita dapatkan dulu respon daripada Dr. Ahmad Zahrudin sendiri tentang apa yang dibangkitkan oleh pemanggil setakat ini, dan kita juga nanti dapatkan pandangan daripada Syafiq juga berkaitan dengan isu-isu yang dibangkitkan. Silakan. Saya jawab macam inilah Tuan Haji. Tu sahabat saya Tun Zafar Melo ni. Kita ni bila dia sebut calon dan dia nak jadi calon ni, kita banyak jadi calon. Masa kita nak menikah tu jadi calon juga. Kadang-kadang Tok Kadi depan kita bertanya soalan yang memang dalam kepala kita memang boleh jawab, tapi bila Tok Kadi tanya tak boleh nak jawab. Panik. Bukan panik aja, takut tengok muka dia, tengok apa impak invisible yang akan berlaku selepas itu, maka tak boleh jawab. Tapi saya jawab jugalah. Yang pertama, kita ingat wajadiluhum billati hiya ahsan. Jika kamu nak berdebat dengan mereka, jika kamu nak bertengkar dengan mereka, jika kamu nak bertukar ilmu dengan mereka, dengan kata-kata yang baik. Kalau kita ni, kita selalu kata kita ni orang Islam. Kadang-kadang kita terlupa ya. Kita Imam Hasan Banna pernah mengatakan, buih-buih di lautan. Orang Islam itu adalah seperti buih-buih di lautan, banyak sahaja. Tapi akhirnya yang mana yang dianggap sebagai Islam itu, yang sebenar-benar mendukung Islam itu yang menjadi persoalan. Orang melihat Islam itu kepada individu-individu tertentu yang mengatakan diri dia itu sebagai seorang Muslim. Tetapi kalau pembawaan kita itu bertentangan dengan pembawaan yang diajar oleh Al-Quran dan Sunnah, bagaimana kita nak menjadikan sebagai konsep dakwah? Menjawab terus tentang komunikasi tadi. Dakwah itu ada tunjangnya, ada kaedahnya, ada formulanya, ada kaedahnya. Bukan main sembrono aja. Jadi akhirnya apa yang kita nak sampaikan, mungkin ayat pertama kita tadi, perspektif, boleh menarik orang, mendapat tepukan daripada ramai orang, tetapi adakah itu visible yang kita nak tunjukkan kepada orang ramai selepas ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut tadi tentang nak jadi calon, boleh. Kalau kita tengok dalam senarai calon yang baru ni, yang cadangan yang ada ni, ramai profesor. Ramai profesor yang ada. Tetapi syarat yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Suruhanjaya Pilihan Raya mengatakan nak jadi calon, dia tidak boleh menjawab jawatan dia. Menjawab jawatan sebenarnya kerajaan. Kalau swasta tak apalah, kalau swasta dibenarkan tak apa. Jadi dalam perkhidmatan yang berbayar. Jadi nak jadi calon, kenapa dalam perkhidmatan berbayar kita minta dia orang kata meninggalkan perkhidmatan tersebut, supaya dia tidak mengganggu gugat perkhidmatan dia. Dia tidak mengenakan orang kata tekanan terhadap mereka-mereka yang berada di sekelilingnya. Dia juga tidak menggunakan salah guna kuasa terhadap perkhidmatan awam yang dia sedia ada itu. Jadi to be, orang kata, let's play in the fair way. Jadi tinggalkan itu. Nak masuk dunia politik, kita masuk dunia politik. Yang soalan tentang habuan, hibah ke sebagainya, silakan Syafiq. Baik, kita beri satu analisis yang ialah kita bukan nak menyalahkan mana-mana pihak sebenarnya. Tetapi kadang-kadang itu juga sesuatu yang diperlukan, terutamanya dalam situasi kita menghadapi keadaan kos hidup yang semakin meningkat dan sebagainya. Jadi ialah mengurangkan ataupun meringankan beban rakyat dalam kehidupan seharian. Tapi tak tahulah, Fik barangkali ada pandangan tersendiri. Doktor cakap tadi hibah. Gelak saya hibah katanya. Pertamanya tadi, pemanggil yang pertama tadi cerita tentang komunikasi, bersasia, kerja kuat dan kebajikan. Bagi kita di Majlis Belia Malaysia, kita selalu wacana dan selalu kita bincangkan, kita inginkan pemimpin yang Al-Qawiyul Amin. Pemimpin Al-Qawi yang kuat serba-serbinya tadi, dan juga yang amanah.
Ini paling penting. Dia betul-betul buat kerja amanah, cara cakapnya baik, persembahannya baik dan lain-lain. So itu yang kita inginkan di Majlis Belia. Itu set pemimpin yang kita inginkan, yang kita idam-idamkan. Balik kepada soalan yang last sekali tadi tentang hibah katanya tadi. Saya bersetuju dan tidak bersetuju dengan beberapa pandangan daripada YB Syed Saddiq dan juga daripada rakan-rakan yang lain. Dari segi, yalah, kita faham kadang-kadang mungkin keperluan lah waktu-waktu sukar ni. Tapi kita selalu bincangkan juga kenapa asal nak pilihan raya je ada dia pengumuman-pengumuman macam ni. Asal nak pilihan raya pun, sampai orang cakap sekarang ni, ada kawan-kawan saya cakap lah, kalau nak pilihan raya ni, kalau kerajaan ni minta cuti sebulan pun mungkin akan dapat. Minta je apa-apa, kerajaan akan bagi. So saya rasa ini satu perkara yang mungkin tidak sihat lah, tidak berapa sihat. Kita faham rakyat tengah susah, kita faham memang perlukan bantuan daripada kerajaan, tapi seharusnya kerajaan sekarang ni perlu lebih faham dan belajar daripada cara yang dulu, untuk yalah, kalau betul-betul nak umumkan inisiatif ekonomi ke, kalau bantuan-bantuan ni ke, umumkan dengan keadaan yang lebih baik, bukannya dalam keadaan yang mungkin ada sedikit kesamaran, kan, ni nak cover ke, nak apa benda ke tentang pilihan raya. Tapi kita faham mungkin benda ni benar-benar diperlukan dan ditunggu-tunggu oleh rakyat-rakyat yang benar-benar terkesan dan faham. Jadi mungkin ada timbang taranya di situ. Kerajaan ataupun Perdana Menteri ada dia punya rasionalnya dalam mengumumkan, dan juga kita harap selepas ini bantuan tu janganlah waktu-waktu yang begitu-begitu genting ni. Bukan tu saja, ni Haji, kalau kita tengok kadang-kadang bila nak pilihan raya ni, ayam boleh jual murah, tepung boleh jual murah, gula jual murah. Tapi kalau tak ada pilihan raya tu, tak pernah-pernah ni nak jual murah, kan. So maksudnya di sini kita harap supaya buah murah ni betul-betul boleh jadi, kan. Semua rakyat nak ni, semua yang murah ni. Bukanlah betul-betul nak tunggu pilihan raya ke, atau ada bantuan, tiba-tiba ada bantuan kerajaan negeri tentang nak pilihan raya, jangan. Sebab kita faham, maksudnya kalau boleh dijual murah masa pilihan raya, maksudnya dia boleh jual murah. Betul. Kan? Bukanlah nak tunggu pilihan raya je baru boleh jualan murah, jualan rahmah, jualan mudah segala-galanya. Kan? Jadi kita harap bebanan rakyat yang dihadapi ini dapat ditangani oleh semua pentadbiran, baik kerajaan persekutuan, baik kerajaan negeri yang akan dipilih nanti, dan ianya tidak bersifat keraian seperti pilihan raya tiba-tiba ada. Kita tidak bersifat begitu. Dan kita harap rakyat akan lebih matang dan lebih faham dalam menilai kehendak dan keperluan masing-masing dalam memilih calon, dalam memilih pemimpin ataupun pentadbir kerajaan nanti. Yang berkualiti. Berkualiti, betul. Okey. Ini saya nak pergi lebih jauh sedikitlah, Dr. Ahmad Zahrudin, ya. Pelbagai pandangan dan pendapat dilontarkanlah tentang apa yang akan berlaku dalam pilihan raya negeri ini. Ada juga menyebut bahawa mungkin it's going to be a tough fight lah sebenarnya. Ada negeri yang dikatakan mungkin sesuatu yang tidak dicangkakan sebenarnya dalam keputusan pilihan raya akan berlaku dan sebagainya. Tapi daripada pemerhatian dan juga pengalaman Dr. Ahmad Zahrudin sendirilah, bagaimana doktor menilai ataupun menganalisis tentang situasi pilihan raya negeri di 6 negeri ini secara khususnya lah barangkali? Boleh nak cerita khusus susah, kita cerita am je lah. Kita buat pengajian am hari ni. Tapi sebelum tu saya usik dulu, Syafiq. Saya usik saja. Perdana Menteri mengumumkan sesuatu atas kapasiti sebagai Perdana Menteri Persekutuan. Dan pilihan raya ini hanya kepada 6 negeri sahaja. Dan tempiasnya bukan sekadar pada 6 negeri, mana kita dapat pada 14 negeri. Itu benefit of the doubt, supaya orang kata jawapan kita balance sikit. Betul. Okay, menjawab kepada persoalan tadi, saya suka perkataan tempias. Adakah pilihan raya tersebut akan memberi satu impak? Bagi saya begini, orang memang nampak seperti suasananya bergaduh antara dua kelompok. Senang cerita memang dua kelompok. Kelompok ketiga tu kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Pasal dia tak tanding di semua tempat. Tak tahulah siapa yang saya maksudkan tu. Jadi bila kita lihat di sini, kita mengatakan bahawasanya saya jawab terus terang, saya nakkan sebenarnya kedua-dua ini menghasilkan sesuatu polisi yang mana kita boleh faham dan kita boleh bersetuju dan kita boleh mengundi. Bukan masing-masing datang kata aku lebih baik daripada engkau tu lebih teruk daripada aku boleh menyelesaikan segala-galanya. Tetapi persoalan yang timbul di sini
apakah solusinya? Apakah kaedah yang dilaksanakan? Saya masih nantikan perkara itu. Tak kiralah daripada pihak mana sekalipun, kalaulah semua orang, saya boleh kata semua orang mengatakan ekonomi kita dalam situasi yang tidak cantik. Saya nak dengar A kata, kalau saya mentadbir negeri ini, saya nak laksanakan perkara-perkara ini untuk rakyat, supaya rakyat di negeri saya ini boleh menjamin ekonomi, kelangsungan, kehidupan, makanan boleh ada atas meja. Saya nak juga dengar daripada B menjawab apakah yang beliau akan usulkan kalau beliau mentadbir kerajaan negeri ini, bagaimana dia nak membangkitkan ekonomi negeri tersebut menjadi setanding dengan negeri-negeri lain. Saya masih nantikan ini, dan saya nak minta penyokong-penyokong desak perkara ini. Bukannya berdegar-degar sana sini, tepuk sana, sorak sana sini, tapi akhirnya kita tidak menghasilkan sebarang solusi. Dan pada masa yang sama, kita sebenarnya menghasilkan firaksi. Perbezaan. Firaksi ini membezakan antara A dengan B. Kita selalu menyatakan perpaduan itu utama. Kita sering menyatakan kita duduk di bawah satu bumbung yang sama. Tetapi ketika ini apa yang berlaku ialah kita melakukan segmentasi. Engkau masuk bilik sana kerana engkau ialah penyokong sana, engkau setuju dengan orang sana, engkau duduk di sana. Aku setuju dengan dia ni lebih hebat daripada engkau, maka aku duduk bilik ini. Akhirnya siapa yang duduk di ruang tamu? Ruang tamu sebagai tempat di mana nadi hubungan masyarakat kita bertembur akhirnya tidak terjadi. Adakah ini yang kita nak? Boleh atau tidak, apabila biduk berlalu, Kiambang nak bertaut kembali selepas ini. Kerana itu istilah-istilah yang saya gunakan hari ini. Visible itu penting. Kita tak pernah tengok biduk itu berlalu, Kiambang boleh bertaut atau tidak. Tapi siapa yang memisahkan Kiambang di tasik tersebut? Ahli-ahli politik. Adakah ahli-ahli politik tidak memikirkan bahawasanya survival kita sebagai sebuah negeri, survival kita sebagai sebuah negara ketika ini, kalau dikatakan ekonomi kita merudum sekalipun, untuk kita bangkit, bukan hanya satu parti, bukan satu kelompok, bukan hanya satu negeri, sama-sama kena buat. Jadi jawapan saya di sini, nak kempen, nak orang kata nakkan kekuasaan, tapi kekuasaan itu haruslah menunjukkan bahawasanya ada daya usaha untuk memajukan, bukan memecah belahkan. Okey, bila doktor sebut tentang kempen, ini pun sesuatu yang penting dan menarik jugalah sebenarnya. Barangkali Syafiq, jangkaan anda lah, mungkin tepat, mungkin tidak. Apakah antara isu-isu penting yang akan dimainkan nanti oleh parti-parti politik yang bertanding nanti dalam kempen pilihan raya negeri kali ini selepas kita menyelesaikan hari penamaan calon ini? Saya rasa kita pun faham, kita pun dapat rasa suhu bahang politik semasa, walaupun sebelum lagi sejak daripada pembubaran DUN masing-masing pun kita dah start cakap, sampai ada isu 3R keluar, sampai masih lagi cerita tentang negeri tak membangun, orang itu tak betul, orang ni tak betul, siapa lagi banyak kes mahkamah daripada siapa, kan? Itu antara yang sekarang ni. Cuma saya setuju perbincangan selepas ini, kita harap selepas daripada esok pemilihan penamaan calon, kita harap kempen pemilihan daripada semua parti adalah solusi. Bukan lagi bercerita tentang masalah, aku lebih baik, aku lebih bersih, aku lebih suci daripada yang lain-lain, ataupun kita tidak boleh membangun, kita tidak boleh bergerak kerana kerajaan sana tak nak tolong kita, atau macam mana. Saya rasa cukuplah masanya kita dah berdebat tentang isu-isu yang sangat-sangat picisan dan tidak membina negara dan bangsa kita. Kita tak nak lagi cerita tentang 3R, isu-isu ni sepatutnya isu-isu sensitif ni kita dah faham dari dulu lah, tak perlulah nak cerita dah. Kan kita harap orang lebih faham, dan pengundi pun itu yang paling penting, sebab kadang-kadang orang politik ni dia bila naik atas pentas, dia tengok rakyat juga, dia tengok pengundi scan juga kan audience dia. Kadang-kadang ada setengah audience ni dia memang bertunggu-tunggu isu-isu yang macam ni nak dengar. Sebab itu yang suka yang ditepuk je. Lepas tu jadi naik share. Dia naik share tu. Naik share tu yang dia jadinya. So kita harap
pengundi, rakyat pun semakin matang, bukan sahaja orang politik. Kita sendiri pun lebih tanyakan dan bincangkan isu-isu yang lebih dekat dengan kita, isu menyelesaikan masalah kita, mensejahterakan isu kita. Ini paling penting lah untuk rakyat bawakan ke hadapan supaya kita faham. Dari situ kita boleh nilai kualiti pemimpin-pemimpin yang kita nak undi ini. Adakah mereka benar-benar akan membantu kita menyelesaikan isu kesejahteraan kita sendiri. Contohnya daripada orang muda, dari pandangan belia, kita tengok isu-isu kita masih lagi tak tersentuh ataupun tidak selesaikan. Isu pekerjaan, isu gaji, isu pendidikan, isu perumahan, isu kerja cukup tak cukup, ada tak ada, gaji intern kena bayar tak kena. Isu-isu ni yang perlu untuk dibincangkan. Walaupun itu kadang-kadang isu masalah, isu persekutuan, tapi kerajaan negeri juga perlu memainkan peranan. Macam mana mereka boleh mensejahterakan ekonomi supaya rakyatnya, orang belia boleh ada kerja dengan baik, gaji dengan lebih baik. Itu yang kita inginkan, dan saya jangkakan mungkin di negeri-negeri yang urban ni, contoh di negeri Selangor dan juga di negeri Sembilan, mungkin perbincangan itu akan lebih nampak berbanding daripada negeri-negeri yang mungkin masih lagi membincang isu secara tempatan dan domestik. Contohnya di negeri-negeri Pantai Timur, mungkin isu-isu domestik itu lebih kuat dia punya sound daripada isu-isu yang lebih global. Tapi kita harap kehadapan ini kita boleh bersama-sama, kan, baik pengundi, baik pemimpin, calon-calon, kita selesaikan isu-isu kesejahteraan lah. Ini lebih baik untuk kita bincangkan. Okey, selaku penganalisis politik Dr. Ahmad Zahrudin, sebenarnya anda belum menjawab soalan saya. Saya sudah lupa. ini sebagai seorang penganalisis politik, pandangan pribadi daripada Dr. Ahmad Zahrudin sendirilah melihat kepada apa yang akan berlaku nanti bila kempen pilihan raya berjalan. Pilihan raya juga akan selepas itu akan diadakan, tetapi bila kita bercakap tentang persaingan jangkaan daripada Dr. Ahmad Zahrudin sendiri, apakah akan berlaku satu persaingan yang cukup menarik, cukup hebat sebenarnya di beberapa buah negeri yang terlibat dalam pilihan raya negeri kali ini? Saya tak nak sebut saingan di negeri mana, tapi kalau kita lihat kerusi-kerusi yang ada di setengah-setengah negeri, di antara yang 36 negeri ini, ada nombornya nombor genap. Bila saya masukkan nombor genap ini, maknanya ada kemungkinan situasinya sama seperti PRU15. Maksudnya boleh jadi istilahnya hang parlimen itu mungkin boleh terjadi. Itu yang pertama. Nombor dua, saya nak usik jugalah Tuan Haji Syarkawi, nak cerita sedikit, tapi kita nak keluar negara, tak jauh keluar negara kita pergi ke Thailand saja. Pergi Thailand saja. Pilihan raya umum negara Thailand sudah berlangsung lebih daripada 1 bulan. Sehingga ke hari ini, saat ini, ketika kita bercakap ini, masih tidak terbentuk kerajaan. Kenapa? Kerana tidak ada penyatuan dalam mencari siapakah figura yang terbaik untuk memimpin kerajaan negeri Thailand tersebut. Kita tak nak tempias tersebut berlaku di negeri 6 ini. Kerana kita nak ke 6 negeri ini bermula daripada 12 hari bulan 8, ada kerajaan boleh berjalan pinggirkan politik, membawa kesatuan, menjana ekonomi untuk mencari perpaduan kebahagiaan untuk setiap negeri dan tidak mempunyai masalah dengan persekutuan. Istilah saya tidak punya masalah dengan persekutuan. Bukan bermaksud saya nak kedua-dua tempat semua ni persekutuan dan negeri kerajaan sama. Tidak. Maksud saya tidak punya masalah ialah begini. Jiran rumah dia di sana, rumah kita di sini. Tidak bermakna rumah dia dengan rumah kita adalah rumah yang sama. Dia boleh dekorasi rumah dia ikut apa yang dia nak. Kita boleh dekorasi rumah kita ikut apa yang kita nak. Tetapi apabila kita keluar ke rumah, di luar rumah, kita boleh tegur siapa, Tuan Haji sihat, apa khabar hari ini. Kalau Tuan Haji ada masalah, saya ada outstation hari ini, tolong bagi makan kucing saya. Mana jiran tersebut boleh membantu. Ini yang saya nak. Kalau berlaku perselisihan sekalipun, kita meraihkan perselisihan tersebut adalah kepada dasar pendapat. Pendapat memang tak mungkin kita dapat menyatakan bahawasanya sama.
Kerana itu kita pakai baju hari ini pun baju yang berbeza colournya, kerana kita adalah set-set yang berbeza. Tapi apa yang kita nakkan ialah kita boleh duduk di sini, Tuan Haji di sana, Syafiq di sini, saya di tengah, tetapi kita boleh duduk sama-sama dan kita membicarakan benda yang menarik, yang boleh mengolah untuk menjadi impak yang baik kepada negara. Jadi apa yang kita nak laksanakan ketika ini ialah kita nakkan semua orang berpolitik. Tak apa, politik itu mencari kuasa. Kuasa itu untuk apa? Untuk mentadbir. Kenapa kita mencari kuasa untuk mentadbir? Adalah supaya kita nakkan negara kita mempunyai kekuatan kestabilan untuk dimajukan. Itu yang penting. Jadi fraksi-fraksi ini biasa, tak bersetuju, biasa. Tapi apa yang kita nakkan ialah ketika ini ialah apa yang kita tidak bersetuju ialah untuk kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang penting. Dan akhirnya kita nak ingat bahawasanya setiap daripada kita kita memegang warga negara Malaysia, identiti yang satu, penyatuan yang satu. Tidak pernah membezakan kad pengenalan kita yang biru itu menunjukkan parti politik. Tidak pernah menunjukkan kad pengenalan kita yang biru itu ke mana ideologi kita. Tak pernah. Kerana itu kita berpegang kepada perlembagaan dan kita mendukung rukun negara. Nak kempen, kempen. Nak berbahas, bahas. Nak bertelikah, telikah. Tetapi hanya kepada isu-isu yang boleh membantu kita menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik. Okey. Mungkin Syafiq sebagai anak muda mungkin boleh bercakap secara terus terang sikitlah. Saya tahu apa ni Dr. Ahmad Zahrudin ni dia banyak berlapis-lapis. Orang tua. Bahasa yang digunakan juga sebenarnya ada dua makna yang harus kita faham. Tapi soalan saya tadi ialah tentang persaingan itu sendirilah. Di 6 negeri ini. Pandangan Syafiq secara terbuka lah, negeri-negeri yang mungkin akan menghadapi satu persaingan yang cukup hebat dan akhirnya mencetuskan keputusan-keputusan yang tidak dijangkakan sebelum ini. Secara terus terangnya, kita menjangkakan bahawa negeri-negeri seperti Negeri Sembilan dan Selangor mungkin akan ada pertembungan yang menarik, yang sengit. Dan kita harapkan mana-mana parti, mana-mana calon akan tampil dengan idea dan pendapat polisi yang baik untuk dibentangkan kepada rakyat. Sebab kita faham di negeri Selangor contohnya, kebanyakan seat adalah seat bandar, seat urban yang mana rakyat dan demografinya orang-orangnya memilih atas perbincangan idea dan pandangan dan polisi. Begitu juga di Negeri Sembilan. Cumanya kita menjangkakan jugalah di negeri-negeri Pantai Timur mungkin akan ada berlaku sedikit persaingan sengit di seterusnya kerusi. Secara keseluruhan saya tak rasa dia akan terlalu sengit, dan akhirnya mungkin akan memberi satu senario politik yang lebih menarik untuk kita lihatlah daripada dua fraction politik besar kita ni. Ada ketumbukan ketiga yang cuba untuk memecahkan keheningan politik kita harap juga kita raikan juga, dan kita harapkan juga ketumbukan ketiga ini mampu memberi saingan-saingan yang betul-betul baik dan sengit kepada dua fraction besar ni, supaya kita nak tunjukkan bahawa politik kita ini perlu berubah daripada berbincangkan tentang isu-isu yang terlalu bicisan kepada isu-isu yang memberi makna dan juga manfaat kepada rakyat. Jadi kita di peringkat majlis belia atau di peringkat orang-orang belia ni, kita faham mana-mana pilihan raya pun, mana-mana setiap kali lepas daripada raya 14 ni, orang muda sentiasa mendapat limelight kan. Jadi kita tahu semua mana tempat pun semua saluran orang muda menjadi perhatian kan. So kita harap orang-orang muda kali ni akan lebih turun beramai-ramai, pergi mengundi dan pilih orang pemimpin yang betul-betul berkualiti. Pilihlah siapa saja yang benar-benar dirasakan mampu menyelesaikan isu mereka, yang akan memberikan visibility, yang akan mensejahterakan kehidupan mereka, bukan ikut emosi, bukan ikut apa-apa. Dan kita harap selepas daripada PRU 15 ini, PRU dan PRN ke-15 ini, ni adalah titik tolak untuk kita berubah secara mass kepada satu lagi
dimensi politik perjalanan negara yang lebih mencabar ini bersama-sama. MBM akan turun berkempen tak? Kita akan turun di semua kerusi yang ditandingi oleh rakan-rakan kita. Kita ada 7-8 kerusi calon daripada pertubuhan belia, kita akan turun di semua. Tak ada parti. Sebab kita raikan mereka adalah orang belia. Jadi kita akan turun semuanya insya-Allah. So kita akan turun di Selangor ada wakil, Kelantan ada wakil, Terengganu, Negeri Sembilan dan Kedah semua ada wakil kita. Wakil belia maksudnya. Insya-Allah kita akan turun di semua tempat. Saya nak sebut satu je Tuan. Ada 3 minit lagi masa. Jadi take your time, katakanlah apa yang ingin Dr. Zarudin sampaikan dalam masa 3 minit dari sekarang. Saya nak bicarakan, kita cerita tentang orang muda, tentang wanita, belia-belia wanis. Kadang-kadang kita terlupa satu subset lagi. Subset tentang OKU. Betul. Tapi saya melihat senarai tadi sebelum saya masuk ke bilik ini tadi, saya melihat satu senarai secara orang kata lintas saja, dan saya nampak alhamdulillah ada satu parti yang mana mencadangkan ketika ini, besok baru dia jadi calon, mencadangkan seseorang yang kategori OKU, dan saya nak ucapkan tahniah pada parti tersebut kerana sekurang-kurangnya ada parti yang melihat daripada perspektif yang berbeza di sini. Maksudnya di sini orang-orang begini saya nak juga berada dalam Dewan Undangan Negeri. Betul. Saya nak juga kalau boleh orang begini berada dalam parlimen, kerana mereka ni juga akan jadi pembuat dasar. Betul. Dan orang yang mengalami situasi itu yang memahami apa yang diperlukan dikehendakkan. Jadi saya mengharapkan Tuan Haji selepas ini subset demografik ini perlu difikirkan, bukan sekadar letak saja orang ni popular, dia ni gah, pandai bercakap, kita letak dia menjadi calon. Tak nak, kerana kita bukan zaman dahulu. Kita tak nak lagi orang yang boleh berdegar-degar sana sini, tapi kita tak nak orang yang tong kosong. Kita nak ada substan dalam ucapan. Kita nak orang yang boleh bawa polisi-polisi perubahan dalam Dewan. Jadi saya nak mengucapkan tahniah, dan saya mengharapkan akan datang. Bukan sekadar belia, mungkin kita ada subset-subset lain yang mungkin kita terlepas pandang untuk diwakilkan, dicadangkan menjadi calon. Okey, bila you sebut tentang tong kosong, kita tak maulah ialah hanya bercakap berdegar-degar tapi tidak ada sesuatu yang positif dilakukan. Mungkin dalam usaha untuk menyatakan sesuatu sebenarnya Dr. Ahmad Zarudin, ada juga calon-calon yang anda rasa anda tidak puas hati dan tak seharusnya saya rasa orang politik ni inilah saya jawablah akhirnya. Saya rasa orang politik ni cukuplah walk the talk lah. Walk the talk. Kita boleh bercakap hari ini cakap A, besok cakap B, lusa cakap C. Mana satu yang kita nak pegang ni? Dan saya sebagai pengundi pun saya jadi keliru. Dan keliru ini bukan sekadar lagu, keliru juga akan diterjemahkan melalui peti undi tersebut. Dan kita jangan mengelirukan semua orang. Tak kiralah siapa saja. Jadilah orang politik yang beretika. Saya mohon perkara ini. Bukan sekadar pandai bercakap, terjemahkan dengan tindak tanduk. Okey, sebelum kita berpisah dari udara ini, ada beberapa pesanan yang ingin saya sampaikan kepada anda. Gelanggang Pilihan Raya Negeri PRN bakal menyaksikan pertandingan 245 kerusi Dewan Undangan Negeri ataupun DUN di 6 negeri membuka tirai secara resmi esok. Untuk mengetahui perkembangan proses penamaan calon dan bagaimana keadaan di lokasi, wartawan kami akan berlintas langsung dari masa ke semasa seawal jam 9 pagi menerusi grandstand, ruang bicara, juga bilik berita seawal 9 pagi sepanjang hari penamaan calon PRN di 6 negeri. Jadi teruskan memilih saluran Bernama TV untuk mendapatkan perkembangan terkini dan sahih. Jadi jutaan terima kasih sebelum kita berpisah kepada Dr. Ahmad Zarudin Sani Sabri dan juga saudara Syafiq Ridwan Jamaluddin kerana sudi bersama kita di ruang bicara ini. Apa-apa pun kita tunggulah esok perasmian ataupun nama-nama calon di hari penamaan calon ini. Mungkin yang akan ditolak, dibatalkan, mungkin akan berlaku, tetapi kita harap semuanya akan berjalan dengan teratur dan licin. Jadi terima kasih dan jangan lupa dari masa ke semasa Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda. Kita jumpa lagi. Terima kasih.